Baiklah murid-murid, untuk video yang kedua ini cikgu akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan soalan darab menggunakan bentuk lazim. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Kita baca dulu ayat matematik. Okey, ayat matematik darabnya ialah 2 darab 14 sama dengan. Okey, jadi yang pertama kita kena pindahkan ayat matematik darab ini seperti biasa ke dalam bentuk lazim. Okey, seperti dalam video yang sebelum tadi, cikgu ada bagi tahu pada kamu, untuk memudahkan kita mendarab, pastikan nombor yang lebih besar berada di atas dan nombor yang lebih kecil berada di bawah. Ingat lagi tak? Okey, jadi kamu lihat antara nombor 2 dan nombor 14, yang mana satukah nilainya lebih besar? Yes, betul. 14 ialah nilai yang lebih besar. Jadi, tuliskan nombor 14 di atas. Okey, 14 mesti dituliskan di atas. Seterusnya, tuliskan simbol darab. Okey, tuliskan simbol darab. Dan sambung pula satu baris dengan simbol darab ini. Kamu tuliskan nombor 2. Okey. Kamu perlu pastikan nombor-nombor ini ditulis pada nilai tempat yang betul. Okey, memandangkan 2 ini hanya ada satu angka, jadi nilainya ialah sah. Okey, nilai tempatnya ialah sah. Sebab itulah 2 ini berada di bawah nombor 4. Sebab 4 dan 2 ini nilai tempatnya ialah sah. Okey, setelah itu kita gariskan untuk mengisikan jawapan. Baiklah. Seterusnya, kamu telah dapat menulis ayat matematik darab ke dalam bentuk lazim. Kamu dah dapat pindahkan. Okey, sekarang tugas kamu ialah kamu perlu mendarabkan satu persatu mengikut nilai tempat. Okey, pastikan kamu darab dahulu rumah sah ataupun nilai tempat sah. Okey, cuba kamu lihat bahagian yang telah cikgu highlightkan. Okey, ini ialah nilai tempat sah. Jadi kita darabkan yang ini dulu. 4 darab 2 sama dengan berapa? 4 darab 2 ialah 8. Okey, 8. Jadi kita pun tulislah 8 di bawahnya. Okey, kamu lihat di bawah. Betul-betul di bawah nombor 4 dan 2. Okey, seterusnya saya highlightkan pula nilai tempat puluh. Okey, kamu lihat nombor 1 ini dia berada pada nilai tempat puluh kan? Okey, jadi saya highlightkan nilai tempat puluh. 1 darab 2 sama dengan berapa? Ya, 1 darab 2 ialah 2. Okey, jadi maksudnya 2 darab 14 sama dengan 28. Okey, seterusnya lihat contoh yang kedua. Okey, kita baca dulu ayat matematik. 3 darab 403 sama dengan, seperti biasa kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Pastikan nombor yang lebih besar kita letakkan di atas dan nombor yang lebih kecil kita letakkan di bawah bagi memudahkan kamu mendarab. Okey, jadi yang mana yang besar? 403. Jadi kamu tuliskan 403 di atas. Okey, pastikan satu kotak satu nombor. Seterusnya jauh sikit dekat baris yang bawah. Kamu letakkan simbol darab. Okey, darab berapa? Di mana kita kena letak 3? 3 ni ada satu angka je kan? Kalau satu angka maksudnya nilai tempat dia sah. Jadi letakkan di nilai tempat sah di sini. Okey, seterusnya gariskan untuk kamu menulis jawapan. Okey, sekarang lihat di mana saya highlightkan di nilai tempat sah. Kita dahulukan nilai tempat sah dulu, iaitu 3 darab 3 sama dengan 9. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya lihat. Di mana yang cikgu highlightkan? Okey, di nilai tempat puluh, iaitu sifar dan juga 3. Sifar darab 3.
Okey, sifar darab 3 ialah sifar. Okey, sebarang nombor cikgu pilih. Katakanlah cikgu pilih 8, cikgu darabkan dengan sifar, jawapannya ialah sifar. Okey, contoh lain, 3 darab sifar, jawapannya ialah sifar. Sama juga kalau cikgu terbalikkan, sifar darab 8, jawapannya juga sifar. Dan kalau cikgu terbalikkan 3 ni, sifar darab 3, jawapannya ialah sifar. Maksudnya semua hasil darab yang melibatkan sifar, jawapannya ialah sifar. Tak payah dah nak kira-kira lagi, jawapannya automatik terus jadi sifar. Okey, seterusnya lihat. Di manakah yang cikgu highlightkan? Cikgu highlightkan rumah ratus. Okey, cikgu highlightkan rumah ratus, iaitu 4 darab 3. Berapa 4 darab 3 murid-murid? Kalau kamu hafal CV, kamu akan tahu 4 darab 3 ialah 12. Okey, jadi kat mana kamu nak tulis 12? Okey, kamu tulis 2 di bawah. Kamu tuliskan 2 di bawah 4. Dan 1 ni nilai tempat ribu tak ada lagi kan? Jadi kamu tulis di depannya. Okey, jadi maksudnya 3 darab 403 ialah 1209. Okey, baiklah. Marilah kita lihat contoh yang ketiga, iaitu 21 darab 4. Okey, ayat matematiknya 21 darab 4 sama dengan, kita perlu tukarkan 21 darab 4 ini ke dalam bentuk lazim. Okey, jadi perlu tak kamu nak tukar kedudukan soalan ini? Tak perlu. Sebab apa? Sebab nombor yang besar sudah berada di hadapan. Jadi kamu salin sahaja. 21 darab 4. Dekat mana kamu nak tulis nombor 4? Ya, di bawah 1. Kenapa bawah 1? Sebab 4 ni nilai tempatnya ialah sah. Okey. Seterusnya, nilai tempat yang mana yang kamu perlu darab dahulu? Ya, nilai tempat sah. Okey, kamu darabkan dahulu nilai tempat sah seperti yang saya dah highlightkan. Apakah nombor yang terlibat? 1 darab 4. Mudah. 1 darab 4 berapa? 1 darab 4 ialah 4. Okey. Seterusnya, nilai tempat mana lagi yang perlu kamu kira? Okey, kamu perlu mengira nilai tempat puluh pula. Okey, jadi siapa nilai tempat puluh? Ya, nilai tempat puluh ialah 2. Lapan. Okey. Jadi maksudnya 21 darab 4 sama dengan 84. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Baca dulu ayat matematik. 501 darab 7. Okey, jadi kamu perlu pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, kamu pun tulis 501 darab. Okey, pastikan simbol darab ditulis. Okey, dan satu baris dengan simbol darab, baru kamu salin nombor 7. Tapi dekat mana cikgu nak letak nombor 7? Okey, tanya dulu diri kamu, 7 ni ada berapa angka? 1. Jadi kalau 1 nilai tempatnya ialah sah. Jadi kamu carilah mana 1 nilai tempat sah. Kamu letakkan di bawah sini. Okey, kemudian kamu gariskan untuk menulis jawapan. Okey, seterusnya apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu mendarabkan nilai tempat mana dulu?
Sa dulu. Okey, kamu perlu darabkan nilai tempat sa. 1 darab 7. Berapa 1 darab 7? 1 darab 7 ialah 7. Okey, seterusnya lepas kamu darabkan nilai tempat sa, beralih pula kamu darabkan pula dengan nilai tempat puluh. Okey. Seterusnya sifar darab 7. Ingat lagi tak? Sebarang nombor bila didarabkan dengan sifar, secara automatik jawapannya ialah sifar. Okey. Dan yang terakhir, nombor yang perlu kamu darabkan terletak di rumah ratus. Okey, jadi 5 darab 7 sama dengan berapa? 35. Okey, jadi letakkan 5 di sini, di bawah 5 ni. 3 dekat depan. Sebab 3 ni nilai tempat ribu kan? Nilai tempat ribu tak ada lagi. Jadi kamu letakkan di hadapan. Okey. Ini sahaja contoh yang cikgu bagi pada kamu untuk pelajaran hari ini. Diharapkan kamu faham. Okey, dan kamu boleh buat latihan yang cikgu akan bagi sebentar nanti. Terima kasih.